Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. So hari ini Cikgu nak sambung satu lagi bahagian dalam pengurusan, iaitu berkaitan dengan pengawalan atau dikenali sebagai kontrol. Okey. So pengawalan ni Cikgu akan bincang dalam 3 video ya. Okey. So untuk bahagian hari ini Cikgu akan bincang 2 bahagian, iaitu apakah maksud, maksud pengawalan dan kepentingan pengawalan. Bahagian yang kedua kita akan bincang tentang jenis-jenis kawalan, iaitu ada kawalan dalaman dan kawalan luaran. We go through one by one. So apa dia pengawalan? So pengawalan ni merupakan satu proses, merupakan langkah yang keempat atau fungsi yang keempat. Sebelum ni kita bincang tentang perancangan, pengorganisasian, kepimpinan. Ini adalah bahagian yang keempat, iaitu kontrol atau pengawalan. So proses di mana pengurus ni mengukur prestasi semasa. Dia mengira atau mengukur apa pencapaian pekerja sekarang dengan membandingkan standard. Standard maksudnya satu tahap yang telah ditetapkan, satu piawai yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan pembetulan agar matlamat organisasi tercapai. So kalau kamu tengok grafik ni, pengawalan bermula dengan ukur prestasi semasa. Lepas tu kita compare dengan standard. Kalau pencapaian semasa ni sama atau melebihi standard, tak perlu buat apa-apa tindakan pembetulan. Kalau prestasi semasa tidak mencapai standard, kita kena ambil tindakan pembetulan. Contoh pelajar ya. Macam mana cikgu kamu, guru pengajian perniagaan kamu membuat pengawalan? Dia mengajar dalam kelas, lepas tu pada ujung semester ataupun 2 bulan ke dia akan buat ujian atau peperiksaan. Ujian merupakan satu alat untuk mengukur prestasi, mengukur pencapaian kamu. Jadi berdasarkan pengajaran ni, katakan cikgu kamu letak standard. Dalam kelas ni saya nak 10 pelajar daripada 20 pelajar ni mendapat A. Itu standard. Lepas tu dia buat ujian, dia compare standard dengan pencapaian kamu. Kalau katakan target dia 10 orang pelajar mesti mendapat A, tapi dia dapati ada 12 orang mendapat A. Maksudnya tak perlu buat tindakan pembetulan sebab dia telah mencapai matlamat. Kalau ditarget 10A, katakan hanya 5 pelajar dapat A, maksudnya kena ambil tindakan pembetulan. Itu dipanggil pengawalan. Pengawalan ni kita ukur prestasi semasa, kita bandingkan dengan standard, lepas tu ambil tindakan pembetulan. Itu dipanggil kontrol atau pengawalan. Alright. Kenapa pengawalan ni penting? Satu, dengan adanya pengawalan ni, kita boleh pastikan aktiviti yang dijalankan ni mengikut perancangan yang telah ditetapkan. So apa yang kita buat ni sama dengan apa yang kita telah rancang. Itu dipanggil pengawalan. Kontrol. Apa yang kita buat sama dengan apa yang kita telah rancang. Dan yang kedua, pastikan hasil ni sama seperti yang disasarkan. Itu standard. Macam tadi kan, katakan seorang pengurus perniagaan perabot. Dia menetapkan standard, setiap hari kita mesti menghasilkan 1000 unit kerusi. 1000 set kerusi. Katakan kita berjaya mengeluarkan 1000 set kerusi, maksudnya sudah mencapai standard. Kalau katakan 800 kerusi, maksudnya tidak mencapai standard. Membolehkan pengurus memberi maklum balas kepada pekerja tentang prestasi tugas. Kalau dia mencapai standard, maksudnya pekerja ni cemerlang, pekerja ni bagus. Kalau tidak mencapai standard, maksudnya pekerja ni ada masalah. Jadi kita boleh respon pada pekerja tentang kerja mereka. Are you good, bad or kena improve? Ini bergantung pada prestasi pengawalan yang kita buat. Memastikan aktiviti organisasi menjurus ke arah matlamat yang ditetapkan. Dia kontrol supaya semua aktiviti ini menjurus ke arah matlamat yang telah ditetapkan. Kalau tidak, mungkin kita tak tahu apa perkara yang perlu kita bagi perhatian. Dan kenal pasti sisihan. Sisihan maksudnya perbezaan, different. Atau penyelewengan yang wujud supaya boleh diperbaiki. Katakan target kita 50, kita hanya dapat 40, kita kena buat pembetulan. Itu kenal pasti sisihan atau penyelewengan. Dan last one ialah mengelakkan berlakunya
penyelewengan. Tak ada sisihan. Okey, inilah pentingnya pengawalan. So ingat kata kunci yang cikgu dah warnakan dengan kuning. Okey, satu, pelaksanaan aktiviti mengikut perancangan. Okey, hasil seperti yang disasarkan, ada maklum balas. Okey, matlamat, kenal pasti sisihan, elak penyelewengan atau sisihan. Itu kepentingan pengawalan. Okey. Okey, jenis kawalan seperti yang cikgu sebut tadi ada dua, iaitu kawalan dalaman dan kawalan luaran. Okey, kenapa dipanggil internal control? Kawalan dalaman ni apa yang dibuat oleh organisasi. Maksudnya benda ni berlaku dalam organisasi. Okey, tindakan diambil oleh organisasi, bukan orang luar ya, diambil oleh organisasi. Itu dipanggil kawalan dalaman. Okey. Contoh, kita ada 3 kawalan dalaman. Yang pertama dikenali sebagai audit dalaman. Okey, audit dalaman ni pemeriksaan rekod kewangan oleh kaki tangan organisasi itu sendiri. Okey, mereka sendiri yang buat pemeriksaan. Okey, ingat keyword dia kaki tangan organisasi itu sendiri. Okey, supaya apa yang kita buat ni sama seperti yang dirancang. Itu dipanggil audit dalaman. Okey, rekod kewangan diperiksa oleh kaki tangan organisasi itu sendiri. Okey, sebagai contoh, Syarikat Bina Puri telah membentuk pasukan juru audit dalaman yang terdiri daripada akaunten dan 4 eksekutif kewangan. Jadi mereka semua ni bekerja dalam organisasi. So we call that audit dalaman. Okey, yang kedua, dasar organisasi. Okey, dasar maksudnya polisi. Okey, ia merupakan garis panduan, guideline. Okey, garis panduan untuk pengurus membuat keputusan. Guideline ni bantu dia decide. Okey, contohnya Syarikat Bina Puri mempunyai dasar pemilihan pembekal yang perlu dipatuhi oleh unit belian. Dia memang ada polisi. Kalau you nak pilih pembekal, ini dasar dia. Okey, so telah ditetapkan. Okey, supaya senang pengurus buat keputusan. Okey. Yang ketiga, prosedur kerja. Prosedur kerja maksudnya tata cara atau langkah-langkah khusus. Turutan. Okey, tata cara. Prosedur ni tata cara. Okey. Apa langkah-langkah yang perlu diikuti untuk buat sesuatu aktiviti. Okey, itu dipanggil prosedur kerja. Contohnya prosedur memohon cuti. Memang dah ada dah. Just ikut saja. Okey, step by step. Okey. Jadi kalau soalan tanya, kawalan dalaman ada 3. Yang pertama, audit dalaman. Yang kedua, dasar organisasi. Yang ketiga, prosedur kerja. Dan 3-3 ni dibuat oleh organisasi itu sendiri. Tidak melibatkan orang luar. Okey. Okey. Kalau soalan tanya tentang kawalan luaran atau jenis kawalan luaran ni, maksudnya kawalan daripada luar organisasi. Okey. Benda ni control by orang luar. Itu dipanggil kawalan luaran. Okey, supaya aktiviti kita ni tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Okey, contoh yang pertama kita ada audit luar. Okey, audit luar ni merupakan juru audit bertauliah yang dilantik dari luar organisasi. Jadi kita lantik orang luar untuk semak rekod kewangan kita. Adakah rekod kewangan kita ni sama seperti yang telah ditetapkan, atau standardnya sama seperti yang telah ditetapkan. Itu pihak luar yang buat. Okey, mereka periksa akaun kita, mereka periksa rekod kita supaya kita mematuhi standard yang telah ditetapkan. Yang ini wajib untuk syarikat Berhad. Okey, syarikat Berhad ni wajib melantik seorang juru audit bertauliah untuk menyemak akaun mereka. Ini untuk menjaga kepentingan pemegang saham. Okey. So, contohnya Syarikat Bina Puri telah melantik Syarikat Audit ABC untuk memeriksa dan menilai penyata kewangannya. Jadi, Syarikat Audit ABC ni bukan bekerja dengan organisasi. Dia ni orang luar. Dilantik oleh Syarikat Bina Puri untuk periksa akaun. Kalau audit dalaman tu adalah kawalan dalaman. Ini kawalan luar ya. Okey, peraturan. Peraturan ni merujuk pada undang-undang kecil yang ada dalam organisasi supaya boleh menjaga ketenteraman. Okey, supaya aktiviti berjalan dengan lancar. Itu dipanggil peraturan. Rules. Okey. Rules ni undang-undang kecil. Jadi pekerja mesti patuhi peraturan yang ditetapkan. Okey, supaya wujud sikap dan disiplin positif serta wujud rasa bertanggungjawab. Okey. Contohnya, pekerja Syarikat Bina Puri mematuhi peraturan di tapak pembinaan seperti memakai topi dan vest keselamatan. Ini peraturan yang telah ditetapkan. Kalau tak patuh,
maksudnya tak wujudlah ketenteraman, menyebabkan masalah dan sebagainya. Okey, itu dipanggil rules. Okey, undang-undang. Undang-undang ni yang ketiga, iaitu pelbagai peraturan ditetapkan oleh kerajaan. Jadi ini legal ditetapkan oleh kerajaan untuk mengawal aktiviti organisasi. Jadi kalau kamu tak patuh undang-undang, kerajaan boleh mengambil tindakan ke atas syarikat kamu. Okey, contohnya syarikat Bina Puri dikenakan denda kerana gagal mematuhi 1 hari cuti rehat dalam setiap minggu seperti yang termaktub dalam Akta Kerja 1955. Okey. So pelajar, hari ini kita belajar dua bahagian. Bahagian pertama ialah maksud pengawalan dan kepentingan. Bahagian kedua ialah berkaitan dengan jenis-jenis kawalan, iaitu kawalan dalaman dan kawalan luaran. Kawalan dalaman ada berapa? 3 kan? Audit dalaman, okey, yang kedua dasar organisasi, yang ketiga prosedur kerja. Kalau kawalan luaran, kita ada audit luar, peraturan dan undang-undang. Okey. Mari kita perhatikan beberapa contoh soalan yang boleh ditanya dalam peperiksaan nanti. Okey. Soalan yang pertama, berikan maksud pengawalan dan nyatakan 3 kepentingannya. So pengawalan ialah apa? Satu proses, kita mengukur prestasi semasa, lepas tu kita bandingkan dengan standard supaya boleh mengambil tindakan pembetulan agar matlamat tercapai. Jadi gunakan keyword ni buat dalam ayat yang lengkap. Okey. 3 kepentingan, memastikan agar pelaksanaan aktiviti mengikut perancangan. Okey. Pastikan hasil sama seperti yang disasarkan dan membolehkan pengurus memberi maklum balas. Ini maksud dan kepentingan. Soalan ni belum pernah keluar ya. Okey, senaraikan 4 kepentingan pengawalan pada sesebuah perniagaan perabot. Yang ini melibatkan situasi. Jadi jawapan mesti ada perabot. Okey, 4 kepentingan pengawalan pada sebuah perniagaan perabot ialah, dan setiap ayat tu kamu masukkan perabot. Okey, memastikan agar pelaksanaan aktiviti perniagaan perabot mengikut perancangan. Pastikan hasil perabot seperti yang disasarkan. Membolehkan pengurus perniagaan perabot memberi maklum balas. Okey. Aktiviti perniagaan perabot menjurus ke arah matlamat yang ditetapkan. Okey, itu jawapannya. Okey. Nyatakan 2 alat kawalan dalaman dan 2 alat kawalan luaran. Ini tak perlu uraian. Soalan kata nyatakan. Jadi just sebut saja. Okey. 2 alat kawalan dalaman ialah audit dalaman, prosedur kerja. 2 alat kawalan luaran ialah audit luar dan peraturan. Jadi kamu dapat 4 markah. Okey. Uraikan 3 alat kawalan dalaman yang boleh digunakan oleh sesebuah organisasi. Jadi, 1 fakta, 1 uraian. Okey, soalan tanya dalaman. So, 1 fakta, 1 uraian. Jadi, kamu dapat 6 markah. Okey. Uraikan 3 alat kawalan luaran yang boleh digunakan oleh sebuah organisasi. Sama juga. Fakta 1, uraian 1. Make sure faktanya betul sebab ini fakta khusus. Okey, jadi kamu dapat 6 markah. Okey. Macam soalan ni melibatkan gambar raja. Okey. Ada tempat yang dikosongkan. Okey, jelaskan X dan Y. Okey, so di sini X ni apa? Audit dalaman kan? Okey, X ialah audit dalaman. Y ialah apa? Undang-undang. Okey, so beritahu pemeriksa X ialah audit dalaman, iaitu pekerja dalam organisasi yang dilantik untuk menyemak akaun. Okey, lepas tu berikan satu contoh. Okey. Y ialah undang-undang, iaitu peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan untuk mengawal aktiviti organisasi. Lepas tu berikan satu contoh. Okey, jadi kamu dapat 6 markah. 3 markah untuk setiap satu. Okey, itu saja pelajar. Harap cikgu kamu suka apa yang cikgu dah sampaikan. Jangan lupa subscribe, like dan juga share dengan kawan-kawan yang mengambil subjek pengajian perniagaan. Dan akhir sekali jangan lupa komen ya. So wish you good luck. Try your best. Bye.